Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, YouTube. Thank you, subscribers, viewers of my channel. I'm outside right now, so I try to speak in a manner that you might be able to hear me, but it's not good. I hope the audio is good. Right, now I'm outside having some air, sending my wife to the hospital while waiting for her, doing her routine medical checkup. I decided to do this. Okay, now we are here in Part 9, still in construction works. We are addressing construction works, and we are right now looking techniques popularly used in the construction sector. I can't breathe. We are going to look into the popular techniques or mechanism or apparatus in erosion and sedimentation control used in construction works. Hakisan ini bunyi mudah, nak kawal hakisan bunyi seolah-olah mudah, tetapi disebabkan faktor-faktor muka bumi dan juga khasnya faktor betapa lebatnya hujan, banyaknya air yang mengalir dalam satu masa pada volume yang tinggi, ketumpatan yang tinggi, pada kelajuan yang tinggi lebih dari biasa, di mana air ini tidak boleh kompres. Ia melanggar semua struktur muka bumi, tanah, even kalau surface runoff ni, aliran air, pokok pun boleh beralih. Kalau volume dia banyak, rumah pun air boleh alih, bergerak rumah disebabkan aliran air yang kuat. So inilah dalam sektor kejuruteraan awam, perkara-perkara ini kita boleh belajar secara akademik di universiti. Dan saya sangat-sangat berharap kita memberikan perhatian kepada lecturers yang telah pun mempunyai pengalaman kerja. Ini yang terbaik. Kerana dalam civil engineering, apabila kita melaksanakan kerja-kerja pembinaan di tapak, lazimnya apa yang kita belajar secara akademik di universiti itu adalah menjadi batu asas bagi kita menggunakan ilmu-ilmu itu dengan lebih banyak menggunakan apa? Akal. Apa itu? Itulah yang dipanggil common sense. Apa bahasa Melayu common sense? Tolong bantu saya. Sorry, saya terpaksa pakai macam ni. Saya takut tak dengar. Baik, sebelum saya teruskan, saya mohon saudara-saudara Muslim dan Muslimah sekiranya sekarang ini berada dalam masjid untuk kuliah atau menghadiri solat Jumaat, sedang khatib membaca khutbah, tolong off video ni ya, lepas tu sambung. Baik, let us take a look. Kita lihat ya. Ini di antara kalau kita nak menghadang atau menghalang, sebaik-baiknya menghalanglah ya, dan menghadang atau mengurangkan kadar hakisan tanah setelah kita buat hill cut, setelah kita buat slope ya, maka tanah-tanah yang botak itu sebenarnya terdedah kepada hakisan air hujan. Dan lazimnya mereka kalau dulu zaman 90-an biasa dibiarkan, tapi ada dah menanam rumput tetapi ianya lambat. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time. It's clear to... Sekarang ni mereka telah menggunakan blanket yang macam ini. Baik, saya nak tunjukkan. Ini adalah blanket yang mereka beli, tetapi dia beli khas daripada orang yang membuat blanket ini, dan harga di pasarannya tidak murah. Saya akan ceritakan yang itu nanti. Baik, apa dia buat? Blanket ini mengandungi apa? Top Net Geogrid ini sebenarnya biodegradable. Ini
adalah bahan plastik, stabilized polypropylene, ya, dan juga ada coir fiber. Ini apa ni? Coir fiber ni merupakan, kalau di Europe itu dia menggunakan maize straw, ya. Apa dia panggil, jerami daripada pokok gandum, ya, biasa digunakan itu, dan juga menggunakan lagi plastik. Nampak? Ini yang saya tak berkenan. So pada tahun 2002, 2003, 2004 bermulalah saya membuat kajian ketika itu, dan saya berhasil dengan beberapa kawan saya yang berada di Kedah ketika itu, kita menggunakan paddy straw, jerami padi. Kerana ketika itu sangat popular selepas musim penuaian di Kedah, di Perlis, di Perak. Petani-petani ini, disebabkan mereka tidak tahu, mereka telah membakar secara terbuka jerami-jerami padi ini, dan ia menyebabkan apa yang popular pada teori, itulah dia disebut apa, open burning, pembakaran terbuka. Dan pembakaran terbuka dari sektor pertanian sebenarnya dibenarkan jika mereka telah mendapat kelulusan daripada agensi-agensi tertentu, termasuk Jabatan Alam Sekitar. Baik, saya tak nak cerita itu. Ini saya telah mencadangkan pada tahun 2004-2005 bahawa kita boleh mewujudkan satu lagi ekonomi untuk masyarakat petani, terutama sekali mereka yang berkebun atau bersawah padi dan lain-lain yang seumpamanya, di mana mereka mempunyai gentian-gentian organik seperti jerami padi, seperti huma padi, seperti yang lain-lain, termasuk juga lalang, batang-batang lalang yang kering. Kerana ini semua adalah struktur vegetation yang susah mereput, lambat, bukan susah, lambat mereput. Sementara mereka nak mereput, itu yang kita nak. Kerana batang-batang atau jerami-jerami atau hampas-hampas atau huma-huma padi ini mengandungi kandungan karbon yang tinggi, masih mengandungi potasium, masih mengandungi nutrien seperti nitrates, fosfat dan sebagainya. Ini merupakan sebenarnya growth enhancer. Ia merupakan nutrien. Jadi apa kita buat? Kita jadikan ini, nampak? Ini homemade, ya. Homemade. Orang tempatan buat sendiri, bukan beli daripada supplier. Jadi apa yang dia buat, padi-padi huma ni, tapi kita tukar struktur tau. Apa kita tukar? Kita tak pakai PP, tak pakai plastik. Ni semua kita tak pakai. Ini tak ada dalam textbook yang saya sebut ni. Ini semua kita tak pakai. Kita gantikan dengan bahan yang degradable, yang boleh hancur, iaitu dawai mata punai. Kalau dulu siapa ada reban ayam, dia ada dawai mata punai, ini semua boleh berkarat dan boleh degrade. So kita letakkan 2 lapisan sahaja, dan kita letakkan ni, lapisan huma padi ni tadi, kita bentangkan dalam ukuran yang tertentu. Yang kami buat adalah lebih kurang 10 kaki. 10 kaki, kita letakkan ini sepanjang 10 kaki. Lepas tu kita letakkan fiber di tengah-tengah. Kita letak satu lagi netting mata punai ini, 10 kaki juga, letak atas dia. Kita letak satu lagi fiber ataupun jerami padi pada ukuran yang sama, dan ketebalan jerami ini yang kami buat adalah 1,5 inci sehingga 2 inci. Kita taburkan pada ketebalan 1,5 inci, 2 inci, 3 inci. Lepas tu kita mampatkan, dia akan turun serendah suku inci. Dan lapisan kedua juga macam tu. Lepas tu kita gulung, dia akan mampat. Kemampatan ini penting. Kenapa tau? Sebab ni. Sebab kita nak roll daripada atas. Cara dia kita roll daripada atas slope itu, bawa ke bawah. Okey? Dan kita bawa ke bawah, yang kita buat ni 10 kaki, 10 kaki, 10 kaki. Ada sekarang ni saya dah lihat dia dah modify. Lebih daripada 10 kaki pun ada, sampai 20 kaki saya pernah nampak. Tapi idea awal yang kita buat dulu tu, sebelum tu belum ada orang buat, semua import. Jadi kita sedikit sebanyak idea kita tu menjana pendapatan para petani daripada satu musim penuaian ke satu musim penuaian. Mereka ada kerja, ada income. Dan saya galakkan dia dibuat oleh cottage industry.
apa tu, cottage industry, industri kecil-kecilan, industri kampung. Jadi ada pendapatan lain. Nah, ini yang kita dah buat. Dan I'm not sure hari ni, saya pun dah lama tidak bersemuka dengan sektor construction sejak daripada tahun 2014, sejak subjek ini telah didelegasikan atau delegatekan kuasa itu kepada JPS, maka saya tidak lagi menjadi trainer untuk erosion and sedimentation control. Jadi maka alhamdulillah fardu kifayah atas saya tu dah pun terlepas ya. Namun bagi memanfaatkan ilmu yang ada ni supaya dia tidak dikapankan bersama-sama saya, maka saya buat video ini. Baik, ini fiber mat satu, dan dekat luar ni bising sikit kan. Ini saya dekat parking area Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru ini. Jadi telanjur menunggu rumah tu. Saya manfaatkan masa inilah buat video ini. Harap you dapat mendengar dengan baik. Dan blanket juga lebih kurang yang sama falsafahnya. Tapi blanket ini, dia adalah bagi cerun, biasanya cerun yang lebih tajam. Kenapa? Dia menggunakan pin. Nampak? Ini civil engineers tahu buat. Tak ada hal. Kalau you civil engineers tak ada masalah. Yang mana bakal-bakal graduan civil engineers, you take a look. Nampak? 6 inci overlap blanket. Minimum. Lebih tebal, lebih baik. Sebab apa? Lepas tu akan dikunci. Dan yang ini memang of course lah. Memang ya, blanket kita, blanket kita memang tidak stretch. Apa-apa blanket sekalipun yang kita pakai, dengan tangan saya sendiri, pengalaman sendiri, memang kita tak stretch. Kalau kita stretch, jaring mata punai yang saya sebut itu akan pecah. Dan selepas kita pasang itu, dalam masa 3 minggu, mata punai itu telah mula berkarat. Dan kalau kita lihat, kita dah boleh letak air, dan kita dah boleh letak benih-benih rumput, atau kita boleh tampal rumput atas blanket itu, kerana dah ada bahan organan yang membekalkan baja. Seperti mana ini juga, ya. Itu idea dia. Dan dalam hal ini, biasanya dalam blanket ni, kita akan gunakan apa yang dipanggil hydroseeding. I think some of you tahu hydroseeding, kan? Tapi hydroseeding ni nasib-nasib lah. Kadang-kadang seeding tu sebabkan nutrients tak cukup. Hydroseeding yang baik, you baca SDS lah, kalau you beli hydroseeding. Hydroseeding yang baik, dalam hydroseed tu dah ada cukup nutrients. Nitrogen, fosfat dengan potasium dah ada. Sekurang-kurang peratusan NPK adalah setiap satu elemen itu, NPK itu 15, 15, 15. Tolong ingat. Yang ni tak ada dalam buku teks. Okay? So ini composition yang macam tu, proportion yang macam itu, lazimnya rumput lebih gebu, rumput lebih cepat tumbuh. Itu ya pengalaman ya. So saya harap ini juga dapat membantu you. Yang ini biasanya dia menggunakan logam, ya, macam stapler lah untuk melekatkan pada slope. Pasal ini blanket ni biasanya untuk slope yang lebih curam, ya. Kalau untuk yang jerami kita pakai tadi, sebenarnya boleh dah dibuat pun. Kita guna pin juga. Ya, kita ada setengah-setengah guna paku je. Tapi kita modify. Ya, kita modify guna dawai untuk kita lekatkan, kita pinkan blanket tadi itu pada slope bila hari hujan. Apabila rumput ini ada, air hujan tidak akan menolak tanah di slope. Ni slope. Air hujan tidak akan menolak tanah. Air hujan akan landing atas blanket, absorb oleh blanket, dan disebabkan absorption ini, abrasive effect, kekuatan air hujan tidak sampai pada tanah, yang menyebabkan hakisan adalah tangential forces. Hujan yang lebat seolah-olah menembak permukaan tanah yang ada loose soil dan menyebabkan aliran tanah itu menjadi lumpur. Itu sebab kita guna blanket sebagai apa? Penampan sebenarnya. Penampan apa? Abrasion daripada air hujan. Itu prinsipal dia. Bukan something yang
kluster kayangan punya, bukan something yang nak nampak cantik. Tetapi kebaikannya adalah bukan sahaja kita dapat mengurangkan hakisan atau menghindar langsung hakisan, tetapi ia memberikan greeneries, menghijaukan slope. Kan indah? Jadi itulah yang win-win situation lah. Value added lah ya. Okay. Baik, ini tahun 90-an dulu saya mula mengendalikan boom ni. Apabila kita mempunyai latihan oil spill bersama-sama 3 syarikat minyak di Malaysia, termasuk Petronas, dan kita buat oil spill exercise menggunakan pelbagai jenis oil spill instruments atau alat-alat atau teknologi. Di antaranya, apabila berlaku tumpahan minyak, kalau di perairan cetek, inilah boom yang sesuai. Kalau di laut dalam, ini dia punya skirt ni lebih tebal dan lebih dia ada weight lagi kat bawah tu. Sebab apa? Laut dalam ni ombak dia kuat. Yang ini bagus untuk perairan pesisiran pantai. Seperti di Johor Bahru ni, di Pantai Lido. Pantai Lido dah tak ada, dah jadi Danga Bay, dan terdapat pencantikan pesisiran pantai di sini dengan kondominium, dan juga terdapat banyak dan semuanya adalah hasil land reclamation. Penembus gunaan tanah. Okay, so this is what they're using. Sebab dalam construction tidak minyak memang tumpah disebabkan laluan kapal, laluan barges, laluan bot, pemunggahan minyak, pemunggahan material daripada kapal ke tangki tangki kecil dan sebagainya. So memang ada berlaku tumpahan minyak, dan juga mungkin daripada daratan kita menggunakan boom. Okeylah, jom kita drive sekejap ke Johor Bahru. Ini dia Kuala Sungai Segit atau Muara Sungai Segit. Banyak usaha-usaha telah dilakukan untuk memelihara tempat ini dan masih terdapat beberapa debris. Tapi saya yakin sampah-sampah yang nampak ni, saya pergi close ni, saya bawa drone tu ke bawah lagi. Ini saya rasa bukan daripada darat, bukan daripada darat. Ini daripada kerja-kerja menanam rumput rampai, mungkin di tanah penambakan yang tebus guna tanah itu, mungkin rumput-rumput yang tampak itu mungkin yang mati itu mungkin dia tiup angin. Saya yakin tidak ada banyak sampah daripada darat, dan ini ada oil sheen tadi you nampak, dan ini saya nak tunjukkan boom yang digunakan untuk kerja-kerja construction di perairan yang tenang, yang mana oil boom ataupun boom ini boleh digunakan untuk merangkap bukan sahaja minyak tetapi sampah sarap atau debris yang timbul, yang jisimnya ringan, yang spesifik gravitinya lebih rendah daripada satu, so it's suitable, dan juga untuk perairan yang tidak berombak. So ini di antara boom yang digunakan di land reclamation project dekat Pantai Lido. Dan ia nampak gayanya berkesan, dan ia juga sangat penting untuk menjaga supaya sampah sarap atau debris daripada kawasan ini tidak menyeberang ke sempadan antara bangsa masuk ke negara jiran. Boom ini akan menghadang. Minyak berada di permukaan, sebab itu boom besar belah atas, minyak akan terapung di sini, dan maka selepas itu berlaku baru kita guna skimmer untuk kita sedut minyak itu masuk dalam hose, masuk ke dalam relief tank. Ini di antara yang boleh membantu dalam konteks erosion and sedimentation, dan partikel-partikel tanah yang ringan ataupun debris yang ringan akan terapung
Namun saya minta maaf, ini reality. Tanah masuk air akan mendap. Kalau air itu tenang, arus tidak kuat, particulates ini ataupun total suspended solids ini, dia akan mendap. Sebab jisim tanah dengan air dia jadi berat, dia akan mendap sebagai sediment ataupun siltation. Okay? I harap mudah saya approach saya ni bukan secara akademik. Akademik you kena belajar di university. Kalau you sekarang student, you please follow your lecturer secara akademik, kemudian mendengar video ini dan mengenal pasti sendiri in practice bagaimanakah keadaan yang sebenar. Okay? So, insyaAllah kita akan jumpa in the next video panjang umur saya untuk kita tengok kaedah-kaedah lain yang digunakan dalam erosion and sedimentation control, iaitu check dams, high locks, diversion dikes, retaining stone dan lain-lain. Okay? So, YouTube, thank you very much to all my subscribers, viewers. Saya pakcik ucapkan terima kasih banyak. InsyaAllah kita berjumpa dalam video akan datang. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.